Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung bacaan kitab Mukhtasar As-Sarim Al-Maslul yang merupakan asal daripada tulisan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jadi kita sambung pada perkataan ataupun pada halaman 47. Kita berhenti pada dalil-dalil ataupun wajah-wajah yang dikemukakan, sudut-sudut yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan mereka yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dihukum bunuh. Baik. Baik, suara jelas tak? Bismillah. Tes. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik. Yang saya jelas kot. Baik, jadi kita sambung pada halaman 47. 47. Baik, pada perenggan yang terakhir. Kita masuk 48 48 muka surat 48. Wa amma qawluhu wa ma ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Fahiya fi man jahada al-fara'idha wastakhaffa biha 'ala annahu lam yadhkur annahu a'adda lahu wal 'adzabu innama u'idda lil kafirin fa inna jahannama lam khuliqat lahum khuliqat li'annahum la budda lahum min dukhuliha wa ma hum minha bimukhrajin. Baik.
Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasannya, hududahu, yakni batasan-batasan Allah, yudkhilhu naran khalidan fiha, dia akan dimasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, akan kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang sangat pedih, sangat menghinakan. Dalam surah An-Nisa ayat 14. Kata Syekhul Islam, fahiya fi man jahada al-fara'ida wastakhaffa biha. Jadi ayat ini merujuk kepada sesiapa yang menolak kefarduan yang difardukan Allah, wastakhaffa biha, maksudnya dia meremehkan dan meringankan, menghina, ala annahu lam yadhkur annahu a'addahu lah. Dalam maksudnya di sini tidak disebut bahawasanya neraka itu disediakan untuknya. Sebab apa? Sebab kerana azab itu azab yang kekal lah, maksudnya yang azab yang kekal disediakan untuk orang-orang kafir. Kerana neraka Jahannam itu dicipta untuk mereka, untuk orang-orang kafir yang akan mengisinya dan akan menjadi bahan bakaran apinya, kerana mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebab apa? Sebab beza orang yang kafir dengan orang yang Muslim. Jadi sebab itu kata Syekhul Islam di sini, li'annahum la budda lahum min dukhuliha wa ma hum minha bimukhrajin. Kerana orang-orang kafir, mereka pasti akan masuk ke dalam neraka dan mereka tak akan keluar. So maksudnya mereka kekal abadi dalam neraka. Berbeza dengan Muslim, berbeza dengan sahib ahlul kabair minal muslimin, pelaku dosa besar di kalangan kaum muslimin, kerana mereka berhak untuk mendapat syafaat, sebagaimana hadis Nabi SAW, syafaati li ahli al-kabair min ummati, syafaatku akan berhak didapatkan oleh atau diberikan kepada pelaku-pelaku dosa besar di kalangan umatku, yakni mereka yang tidak mensyirikkan Allah dan tidak melakukan perkara yang kufur, tidak kita kata apa, tidak terkeluar daripada Islam, dan mereka masih lagi dalam apa dia, batasan Islam. Ada pun orang-orang kafir, mereka dah terkeluar dan mereka kita kata apa, akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ada pun orang beriman, orang Islam, kalau dia terjebak dalam melakukan dosa-dosa besar, dia takkan kekal dalam neraka, dia akan dikeluarkan juga akhirnya. Wa amma ahlul kaba'ir minal mu'minin fayajuzu an la yadkhuluha idza ghufira lahum wa idza dakhaluha fa innahum yukhrijuna minha walau ba'da hin. Itu maksudnya kan. Maksudnya kata Syekhul Islam, ada pun ahlul kaba'ir, pelaku dosa besar di kalangan mukminin, maka harus untuk dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka jika Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Kalau Allah ampunkan dosa-dosa dia, Allah tak masukkanlah ke dalam neraka. Dan kalau dia masuk sekalipun ke dalam neraka, maka dia akan keluar juga walau ba'da hin, dalam satu tempoh masa yang ditetapkan oleh Allah, dia akan keluar juga. Itu beza antara azab, beza Syekhul Islam nak sebut kat sini, beza antara perkataan walahum azabun muhin dengan a'adda lahum azaban alima, ataupun ayat-ayat yang berkait dengannya. So beza dengan bila Allah Taala sebut walahum azabun muhin bagi mereka yang melampaui batas, yang bermaksiat, melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul, bagi mereka neraka yang menghinakan, azab. So beza dengan Allah kata wa'adda lahum azaban sa'ira, dan mereka itu disediakan untuk mereka neraka yang apa, yang panas, yang azabnya sangat memedihkan. So beza antara dua kita kata apa, keadaan ataupun apa dia, perkataan ataupun keadaan
Satu, Allah Ta'ala sebut tentang orang yang beriman, yang terjebak di dalam dosa-dosa besar. Satu lagi, orang yang maksudnya boleh jadi dia akan dikeluarkan daripada neraka ataupun dia akan diampunkan. Adapun orang-orang yang kafir, maka memang neraka itu disediakan untuk mereka. Memang neraka itu diciptakan untuk mereka. Itu beza dia. Baik, dalil yang keenam. Jadi untuk menegaskan tentang wajibnya ataupun kesepakatan para ulama akan hukum bunuh bagi mereka yang mencela Nabi SAW. Dalil yang keenam iaitu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, dalam surah Al-Hujurat ayat 2. Jadi maksudnya jangan kamu mengangkat suara-suara kamu di atas suara Nabi. Jadi larangan apa? Meninggikan suara ketika berada bersama dengan Nabi SAW. Baik, fawajhud dilalah أنه سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض لأن ذلك قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب والعمل يحبط بالكفر لقوله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولا تحبط الأعمال بغير الكفر لأن من مات مؤمنا لا بد له من دخول الجنة ولو حبط عمله كله لم يدخلها. نعم قد يبطل بعضها بوجود ما يفسده كالمن والأذى. Baik, wajah dilalahnya di sini, Allah Subhanahu wa taala melarang mereka, yakni orang-orang beriman, Allah larang mereka untuk mengangkat suara mereka di atas suara Nabi. Dan Allah larang juga mereka menyaringkan suara pada Nabi sebagaimana mereka menyaringkan suara sesama mereka. So kerana Nabi SAW adalah special. So dia tak macam kawan-kawan kamu. Dia tak macam orang biasa. Macam kawan kamu ke, kamu nak panggil gitu-gitu je, ataupun kamu nak menyaringkan suara. Tidak. لأن ذلك قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر. Kerana apa? Kerana perbuatan mengangkat suara bersama dengan Nabi ataupun menyaringkan suara tidak maksudnya menunjukkan bentuk tidak menghormati Nabi SAW. Hal tersebut akan membawa kepada apa? Terhapusnya amalan. Sedangkan pelakunya tidak sedar. Wasahibuhu la yash'ur. Baik. Dan apa yang boleh membawakan kepada penghapusan amalan, maka wajib untuk ditinggalkan perbuatan tersebut ghayatul wujub, yakni kewajipan yang sangat-sangat perlu ditekankan, sangat-sangat penting. Dan wal amalu yuhbitu bil kufri, amalan itu akan terhapus dengan kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Orang siapa yang kufur dengan iman, faqad habita amaluhu, maka sesungguhnya telah terhapuslah amalannya. Wala tuhbitul a'mal bighairi al-kufr, maka tidak akan terhapus amalan dengan perkara yang selain kufur. Maksudnya kekufuran saja yang akan menyebabkan pelakunya terhapus amalannya. Lianna man mata mu'minan la budda lahu min dukhul jannah. Kerana sesiapa sahaja yang mati dalam keadaan iman, maka dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Dia masukkan Allah ke dalam syurga. Walau habita amaluhu kulluhu lam yadkhul. Kalau semua amalannya terhapus, terhapus amalannya kesemuanya, maka dia takkan masuk syurga. Ya, mungkin boleh berlaku, kata Syekhul Islam. Na'am qad yubtil ba'daha biwujudi ma yufsiduhu kalmanni wal athar. Boleh jadi juga ada amalan dia yang terbatal, tetapi amalan dia yang terbatal tu takkan membatalkan amalan lain. Contohnya Syekhul Islam bagi kewujudan perkara yang dapat merosakkan amalan. Contohnya seperti al-man wal adha,
perbuatan mengungkit dan juga menyakiti orang yang kita sedekahkan sesuatu, kita infakkan sesuatu. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Orang-orang beriman, jangan kamu membatalkan sedekah-sedekah kamu, harta-harta yang kamu infakkan dengan al-man, dengan perbuatan mengungkit-ungkit, wal adha, dan juga menyakiti orang yang kamu sedekahkan itu. Baik. Wa id thabata anna raf'a as-sawt wal jahri bihi yukhafu minhu an yakfur sahibuhu wa huwa la yash'ur li'anna fihi su'u adabin wa istighfaf wa huwa la yash'ur bihi فكيف بمن يسبه ويستخف به ويؤذيه مع قصده له وتعمده لذلك فهو كافر بطريق الأولى. Baik, kemudian Syekhul Islam gunakan qiyasul aula di sini. Dia kata apa? Bila kita dah sebut perbuatan meninggikan suara dan juga menyaringkan suara di sisi Nabi SAW ini akan menyebabkan pelakunya itu menjadi kufur. Apa maksud kufur di sini? Maksudnya dalam konteks ayat Quran, maksudnya amalan dia terhapus. Maksud bila amalan terhapus ni kufur lah. Sebab hanya dengan amalan sahajalah, amalan yang salih sahaja yang akan menjadi sebab Allah SWT akan masukkan seorang ke dalam syurga selepas rahmat Allah. Jadi bila seseorang itu telah terhapus amalannya, kesemua amalannya terhapus, macam mana dia nak masuk syurga? Sebab dia tak ada amalan. Maksudnya dia tak ada amalan, dan dia telah terbatal seluruh amalannya disebabkan oleh kekufuran. Baik, jadi kalau larangan Allah ini, larangan kita mengangkat suara di hadapan Nabi SAW, menyaringkan suara di hadapan Nabi ni, padanya ada, kita kata, bentuk su'u adab. Kita kata satu bentuk adab yang buruk, kelakuan yang tidak kita kata tidak beradab, dan meremehkan kedudukan Nabi SAW, istighfaf, wa huwa la yash'ur, sedangkan dia tak sedar. Perbuatan tersebut boleh menyebabkan dia jatuh dalam kekufuran, amalan dia boleh terhapus. Fa kaifa biman yasubbuhu wa yastakhiffu bihi wa yu'dhihi ma'a qasdihi lahu ta'ammudu. Bagaimana pula dengan orang yang mencela Nabi, merendahkan kedudukan Nabi, menyakiti Nabi SAW dengan bersama dengan apa kita dengan tujuan dan niat, dengan sengaja melakukan hal tersebut, maka fahuwa kafirun bi tariqil ula. Sudah tentulah pelakunya lebih kafir. Bi tariqil ula maksudnya qiyas, maksudnya kalau angkat suara depan Nabi, menyaringkan suara depan Nabi, angkat suara depan Nabi, mengangkat suara sahaja pun boleh menyebabkan kita, Allah hapuskan amalan kita. Bayangkan orang yang mencela Nabi, merendahkan kedudukan Nabi, menyakiti Nabi SAW, sudah tentulah dia lebih kafir. Ini dipanggil qiyasul aula. Kalau itu pun angkat suara di depan Nabi pun boleh ditakuti amalan kita terhapus semuanya. Bayangkan orang yang cela Nabi. Kami teringat dulu waktu mengaji, waktu di Masjid Nabawi dulu, masih teringat lagi waktu ada satu ketika, ini waktu kita kata fitnah telefon bimbit ni. Zaman tu kita kata zaman orang syok bubuh ringtones, caller ringtones, kan ada dering, orang letak macam-macam, ada yang letak lagu macam gini-gini. Ada satu ketika tu ada seorang jemaah ni, dia solat betul-betul dalam 3 atau 4 saf belakang imam di Masjid Nabawi. Kemudian berdekatan dengan, kita kata, berdekatan dengan kawasan kubur Nabi SAW, dekat dengan Raudah lah, dekat dengan kawasan Raudah. Lepas pada tu, bila tengah solat tu, kemudian bunyi dia punya caller ringtones tu, bunyi lagu tu, maksudnya lagu Hindustan ke lagu apa tak, memang menyakitkan, menyakitkan hati tengah solat. Kemudian di dekat dengan Raudah pula, kemudian berdekatan dengan kawasan imam. Lepas selesai solat,
waktu tu tak salah Syekh Ali Huzaifi, Syekh Huzaifi, Imam Masjid Nabawi, dia terus tegur, dia marah, dia tegur. Kemudian dibawa ayat ni, la tarfa'u sawtakum fawqa sawtin nabi, jangan kamu mengangkat suara kamu di atas suara Nabi. So ini dekat dengan kita kata kubur Nabi. Di hukumnya sama. Lepas tu kira macam Syekh memang bagi amaran lah, maksudnya bagi peringatan yang keras dengan ayat Quran supaya takut ya. Maksudnya kat situ kita kena faham, orang yang pergi ziarah masjid Nabi, orang yang solat di masjid Nabi, maksudnya dia kena jangan main-main lah. Maksudnya jangan buat macam dia solat dekat tempat lain. Even solat dekat tempat lain, masjid lain pun tak boleh kita biarkan collar ringtone tu. Kalau dah bubuh, sepatutnya tak perlulah kita bubuh collar ringtone yang macam tu. Maksudnya bubuh yang simple-simple je. Tapi kena fikirlah orang lain, dan fikir jugalah bila kamu dah berada di dalam Masjid Nabawi, maka sudah tentulah perkara maksudnya kalau dia menyakitkan kita kata kaum mukminin pun sudah cukup kita kata benda tu untuk ditegur, apatah lagi kalau ianya berdekatan dengan kubur Nabi SAW, maka itu sepatutnya lebih kita kena hormati. So jadi macam itulah kita kata, maksudnya apa yang Nabi SAW suka dan apa yang Nabi SAW tak suka, maka itulah kita kena jaga. Sama ada Nabi SAW masih hidup atau masih sudah meninggal dunia, maka kita kena jaga kehormatan Nabi kita SAW. Sebab itu kalau masuk kawasan Raudah dan sebagainya, off lah handset kita tu, tak perlu off kan, tak perlu kita kata menyakiti orang lain. Cukup saja kalau kita menyakiti orang lain pun dah berdosa, apatah lagi kalau kita menyakiti Nabi kita SAW. Baik, dalil yang ketujuh, qauluhu subhanahu la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, ila qaulih falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Dalil yang ketujuh, firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da, jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasul sama seperti panggilan antara kamu dengan orang-orang yang bersama kamu, sesama antara satu sama lain. Maksudnya tak boleh kita samakan panggilan kita kepada Rasul macam kita panggil orang lain, macam kita panggil orang-orang yang lain. Maksudnya kalau kita sebut Nabi, kita tak boleh dengan secara adabnya, kita tak boleh panggil Muhammad saja, kita kena sebut Nabi, Nabiullah atau Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Kita kena sebut panggilannya, Rasulullah, Nabiullah, An-Nabi, Nabi Muhammad. So jangan kita panggil hanya Muhammad saja, jangan kita hanya panggil hanya Muhammad. Itu maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Baik, kemudian ayat yang berikutnya sampai kepada firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berwaspada orang-orang yang menyelisihi daripada perintahnya, agar mereka tidak ditimpa fitnah. Hendaklah berwaspada supaya mereka tak ditimpa atau tidak menimpa mereka fitnah ataupun menimpa mereka azab yang pedih. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya berwaspada daripada tertimpa kepada mereka fitnah ataupun tertimpa kepada mereka azab yang pedih. فأمر من يخالف أمره أن يحذر الفتنة وهي الردة والكفر بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. Baik, maka Allah memerintahkan pada orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Allah dan perintah Rasul, agar berwaspada dan takut terhadap fitnah. Jadi fitnah di sini kata Syekhul Islam ialah fitnah ar-riddah wal kufr.
yakni murtad dan juga kekufuran. Iaitulah apa? Berpaling daripada ajaran Islam, kembali kepada kekufuran dan juga menjadi kufur. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, iaitulah apa? Kekufuran dan juga kemurtadan. Baik, kata Imam Ahmad, al-fitnatu asy-syirk la'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa'a fi qalbihi shay'un min az-zayg fayuhlikahu wa ja'ala yatlu hadhihi al-aya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Baik, al-ayah. Baik. Kata Imam Ahmad, al-fitnah di sini, fitnah dalam surah An-Nur ayat 63 ini adalah syirik. Maksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Baik. Boleh jadi disebabkan apa? Disebab apa dia akan terjebak dalam kesyirikan itu sebab apa? Boleh jadi disebabkan oleh apa? Bila dia menolak satu perkataan yang diperintahkan oleh Allah, satu arahan, perintah daripada Allah dan Rasul, maka akan kita kata apa? Akan terdetik di dalam hatinya satu bentuk kesesatan, penyelewengan yang akan memusnahkannya. Bila dia mula menolak satu perintah Allah atau perintah Rasul, maka dibimbangi penolakan dia terhadap perintah Allah dan Rasul itu akan menyebabkan ada satu titik yang akan melekat di dalam hatinya, iaitulah berupa penyelewengan dan kesesatan. Maka itu yang akan memusnahkannya dan mencelakakannya. Sebab itulah Imam Ahmad membacakan ayat ini, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu mereka tidak apa? Fala wa rabbika, demi Tuhanmu, apa? La yu'minun, mereka tidak dianggap beriman, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sehinggalah mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus, sebagai penghukum. Hukummu dijadikan mereka sebagai hukum fima shajara bainahum, terhadap apa perselisihan yang berlaku di antara mereka, sampai akhir ayat. Baik, qala fa'ata'ajjabu min qaumin arafu al-isnada wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi fulan aw fulan. Qala faqala falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah tadri mal fitnah al-kufru fayad'una al-haditha wa taghlibuhum ahwa'uhum ila ar-ra'yi. Kemudian kata Imam Ahmad, aku sangat ta'ajub dengan kaum, daripada kaum, ta'ajub dengan satu kaum araful isnada wa sihhatahu, mereka mengetahui tentang sanad, mereka tahu tentang sanad hadis, dan mereka tahu tentang kesahihan hadis. Wa yadhhabuna ila ra'yi fulan aw fulan, lalu mereka bertindak memegang pendapat atau mengambil pendapat fulan dan fulan, iaitulah lalu mereka meninggalkan hadis. Mereka dah tahu sanad, mereka dah tahu tentang kesahihan hadis. Sangat mengagumkan, sangat takjub, kata Imam Ahmad. Sangat pelik boleh juga kan. Dia dah tahu sanad hadis, dia dah tahu kesahihan hadis, lalu dia pergi kepada pendapat fulan dan pendapat fulan, dia meninggalkan hadis. Maka kemudian Imam Ahmad membacakan ayat, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, orang-orang yang mereka yang menyelisihi daripada perintahnya, mereka merasa bimbang dan waspada, takut akan ditimpa kepada mereka itu fitnah dan juga azab yang pedih. Baik, tadri mal fitnah, kata Imam Ahmad, adakah kamu tahu apa itu fitnah? Al-kufr. Jawapannya, fitnah itu adalah kekufuran. Apa
apa yang akan menyebabkan seseorang itu terjebak dalam kekufuran? Fayad'un al-haditha wa taghlibuhum ahwa'uhum ila ar-ra'yi. Mereka meninggalkan hadis, kemudian hawa nafsu mereka itu mendominasi mereka, menguasai mereka kepada pendapat-pendapat tertentu. Jadi itu antara maksud fitnah dalam ayat dalam surah An-Nisa ataupun dalam surah An-Nur ayat 63. Fitnah itu maksudnya apa? Adalah kekufuran. So, ayat tu sebenarnya kalau kita tengok Imam Ahmad faham ayat tu maksudnya meninggalkan hadis, meninggalkan perintah Allah, perintah Rasul, pergi kepada pendapat fulan dan alat, fulan pendapat fulan. Jadi itu antara perkara yang boleh membawa kepada kekufuran wal iyad billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana al-mukhalifu li amrihi qad huzzira min al-kufri aw al-'adhab al-alim wa ifda'uhu ila al-kufri inma huwa lima qad yaqtarinu bihi min istighfaf bihaqqihi kama fa'ala iblis fa kayfa biman 'amila ma huwa a'zamu min dhalika min as-sabb wal-intiqas wa nahwihi. Baik, jika orang yang menentang ataupun menyelisihi perintah Allah, perintah Rasul tadi, diancam hudzira min al-kufri aw al-'adhab al-alim, diancam dengan kekufuran, fitnah tadi, dan diancam dengan azab yang pedih, dan perbuatannya itu akan membawa kepada kekufuran. Dan apabila kita kata Syekhul Islam, innama huwa lama qad yaqtarin bihi istighfar bihaqqihi kama fa'ala iblis, iaitu apabila kalau dia kekufuran itu apabila perbuatan dia itu ada bentuk istighfar, yang ini merendahkan kebenaran, sebagaimana yang dilakukan oleh iblis lah. Iblis kerana apa? Dia sombong, kerana dia menolak kebenaran, dan dia meremehkan Adam. Itu maksud sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba yakni dia enggan untuk tunduk, untuk sujud kepada Adam yang Allah perintahkan kepadanya untuk sujud. So dia ada kesombongan di situ. So setiap kesombongan ni dia ada istighfar, dia ada bentuk pelecehan dan juga meremehkan orang lain. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu tentang sombong ni, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melekehkan manusia, melekehkan orang lain. Baik, jadi kalau itu pun Allah Subhanahu Wa Taala dah tahzir, Allah dah ancam pelakunya dengan kekufuran, fitnah tadi, dan azab yang pedih, bagaimana fakaifa biman huwa atau biman amila ma huwa a'zamu min dhalika min as-sabbi wal intiqasi wa nahwihi. Jadi kalau itu pun dah layak untuk diancam oleh Allah, bagaimana dengan orang yang melakukan amalan yang lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi daripada hal tersebut, iaitu apa? Mencela Nabi, meremehkan kedudukan Nabi dan sebagainya. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam, wa hadha babun wasi'un ma'a annahu bihamdillahi mujma'un alaihi. Bab ni kalau nak diluaskan lagi, kata Syekhul Islam, sangat-sangat luas. Dan ini bersama dengan apa yang disebutkan ini, alhamdulillah, dengan pujian bagi Allah, kata Syekhul Islam, mujma'un alaihi, ini telah disepakati oleh para ulama. Baik. Ad-dalilul tsamin, dalil yang ke-8. أنه سبحانه قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. Baik, dalam surah Al-Ahzab ayat 53, ya Allah kata tak sepatutnya bagi kamu menyakiti Rasulullah, dan tidak juga sepatutnya kamu menikahi isteri-isterinya selepasnya, selama-lamanya. Maksudnya haramnya untuk menikahi dengan azwaj ataupun ummahatul mu'minin, ibu-ibu orang beriman, iaitulah isteri-isteri Nabi, selama-lamanya. Selepas Nabi wafat, dan sama ada Nabi hidup atau selepas Nabi wafat, maka haram untuk dinikahi isteri-isteri Nabi selama-lamanya. Baik. Faharama 'ala al-ummah an tankiha azwajahu min ba'dihi li'annahu yu'dhi. So di sini ayat ni kata Syekhul Islam, Allah mengharamkan umat ini, Allah mengharamkan atas umat ini untuk menikahi isteri-isteri Nabi selepas kewafatan Nabi, min ba'di. Kenapa? Li'annahu yu'dhi, kerana dia akan menyakiti Nabi. Wa ja'alahu 'aziman 'inda Allah, dan Allah jadikan hal tersebut adalah satu dosa yang ataupun perkara yang sangat besar. Thumma inna man nakaha azwajahu aw sararih uqubatuhu al-qatl jazaa'an lahu biman tuhika min hurmatihi.
Kemudian orang yang maksudnya hukum orang yang menikahi isteri-isteri Nabi ataupun sarari, yakni concubine milik Nabi, maka hukumannya adalah al-qatlu, bunuh. Sebab apa? Jazaan biman tuhika min hurmatihi, sebagai balasan ke atas perbuatan yang melanggar kehormatan Nabi. Fasyatimu lahu aula, orang yang mencela Nabi lebih utama untuk dihukum bunuh. So itu dia punya point. Wadalilu ala dhalika ma rawahu Muslim fi sahihihi. Dalil yang menunjukkan hal tersebut apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Anas anna rajulan kana yattahimu bi ummi waladi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amara Aliyan an yadriba unuqah, fa atahu Ali fa idha huwa fi raqiyyin yatabarrak, fa qala lahu ukhruj, fatanawala yadahu fa akhrajahu fa idha huwa majbub laysa lahu dhakar, fa kaffa Ali thumma ata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala innahu majbubun ma lahu dhakar. Baik, dalilnya di dalam Sahih Muslim, apa yang diriwayatkan Imam Muslim sahih daripada Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki, dia telah apa? Kana yattahim bi ummi waladi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dituduh melakukan perkara yang tidak baik kepada ummi waladi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang hamba sahaya milik Nabi. Fa amara Ali, yakni ummi walad ni merujuk kepada apa? Sarari, yakni concubine milik Nabi lah, yang kalau Nabi SAW dapat anak antaranya Ibrahim, daripada hasil hubungan Nabi SAW dengan Sarari, iaitulah Maryah Al-Qibtiyah atau Maryah Al-Qibtiyah, disebut sebagai walad. Baik. Maka dituduh seorang lelaki ini telah melakukan sesuatu yang tidak baik ke atas ummi walad, ni hamba sahaya milik Nabi. Itu hamba sahaya milik Nabi kan. Fa amara Aliyan an yadriba unuqah, maka diperintahkan kepada Ali untuk memenggal leher orang yang dituduh, atau orang yang buat perkara yang tidak baik. Fa atahu Ali fa idha huwa fi raqiyyin yatabarrak. Bila sampainya Ali cari lelaki tersebut, tiba-tiba lelaki tersebut dah ada di dalam sebuah, maksudnya dia menyorok dekat dalam satu telaga, yang maksudnya dia dah kesejukan dalam telaga tersebut. Faqala lahu ukhruj, maka kata Ali, keluarlah kamu. Fatanawala yadahu fa akhraj, kemudian Ali ambil tangan dia dan keluarkan dia. Fa idha huwa majbubun laysa lahu zakar, bila lihat dia adalah seorang yang majbub, di sini maksudnya dia tidak mempunyai zakar. Maka Ali pun menahan dirinya. Kemudian didatangkan kepada Nabi SAW, maka dikatakan kepada Nabi SAW, maksudnya innahu majbubun ma lahu zakar, dia seorang yang maksudnya yang telah dikata apa namanya sekarang ni, kalau kalau kita kata dulu dekat Masjid Nabawi tu dia ada apa, dia ada penjaga tu, yang bahagian wanita tu dia ada penjaga lelaki, tetapi mereka dah dikasih yang dipotong. Majbub ni yang dipotong zakar ni lah, yang dikasih, maksudnya mereka tak ada zakar, Jadi bila ditangkap, Ali tangkap lelaki tersebut, maka dilihat dia sebenarnya orang yang sudah dipotong zakarnya, tak ada, maksudnya dia tak betul lah apa yang diiktihamkan, yang dituduh ke atasnya. Tetapi nampak dekat situ Nabi, bila sesuatu yang melibatkan hamba sahaya milik Nabi, ataupun apa-apa sahaja yang merupakan milik Nabi, maka Nabi SAW merintahkan supaya dibunuh kalau sesuatu itu menyakiti Nabi. So Nabi perintahkan Ali untuk bunuh dia. Tetapi bila Ali pergi, Ali tengok dia tak ada, maka di situ kalau kita tengok balik, tak berlakulah apa yang diperintahkan. Baik. وكذلك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلة بنت قيس أخت الأشعث ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه، وقيل إنه خيرها بين أن يضرب عليه الحجاب وتكون من أمهاته، بين أن يطلقها فتنكح من شاء، فاختار النكاح فتزوجها عكرمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ أبا بكر
fahamma biqatlihima hatta qala lahumma ma hiya min ummahatil mu'minin fatarakaha. Baik. Demikianlah juga apa apa yang berlaku kepada Qailah bintu Qais, yakni ukhtil Ash'ath, yang Nabi SAW dikatakan juga nama dia Qutailah. Dikatakan Nabi SAW ketika Nabi menikahinya, dan Nabi SAW meninggal, wafat, wa mata qabla an yadkhul biha wa qabla an taqdamu alaih. Kalau kita tengok Nabi SAW wafat sebelum sempat bersama dengannya, ataupun sebelum sempat atau apa dia menemuinya. Waqilah, dikatakan juga Qailah ini dia diberikan pilihan oleh Nabi SAW, khayyaraha. So Nabi bagi pilihan antara ayadriba alaiha alhijab wa takunu min ummahatil mu'minin, sama ada dia kena pakai hijab dan dia menjadi ummahatil mu'minin, ataupun dia diceraikan, an yutalliqaha fatunkihu man sya'at. Bila diceraikan maksudnya dia boleh menikah dengan sesiapa yang dia pilih. Fakhtarat nikah. Kemudian dia memilih apa untuk menikah. Fatazawwajaha Ikrimah ba'da Rasulullah SAW. Kemudian Ikrimah menikahinya selepas Rasulullah SAW. Maka sampai berita tersebut kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar nak buat apa? Fahamma biqatliha. Abu Bakar nak bunuh biqatlihima, nak bunuh keduanya. Sehinggalah dikatakan oleh Umar, ma hiya min ummahatil mu'minin fatarakaha. Itu Umar tegur Abu Bakar, Umar kata Qailah tadi dia bukan ummahatul mu'minin, dia bukan ummahatul mu'minin. Maksudnya Nabi SAW ceraikan dia. Maksudnya tak sempat duduk sama dan dia pilih untuk diceraikan. Maka dia bukan ummahatul mu'minin. Maka ketika itulah Abu Bakar meninggalkannya. Hadis ni kalau kita tengok diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya daripada Amir Asy-Sya'bi secara mursal. Secara mursal. Kalau mursal ni, kalau kita kata mursal Sya'bi, kata para ulama mursal Sya'bi sahih. Mursal Sya'bi sahih kerana Sya'bi dia melihat Ali. So dia special, dia ada mursal beberapa orang tabi'in yang hukumnya sahih. Mursal tak semuanya apa? Tak semuanya dhaif. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi poinnya di sini, maksudnya Abu Bakar faham kalau orang yang menikah dengan isteri Nabi, maka dia telah menyakiti Nabi. So dia berhak untuk dibunuh. Tetapi Ikrimah tak buat benda yang kita kata menikah dengan isteri Nabi lah, kerana Qailah ataupun Qutailah ataupun Qailah bintu Qais tadi, maksudnya dia telah memilih untuk diceraikan. Itu sebahagian ulama kata dia diceraikan oleh Nabi SAW. So ada yang kata dia tak menikah pun dengan Nabi. So ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tapi ala kulli hal Umar kata hiya laysat min ummahatil mu'min atau ma hiya min ummahatil mu'minin. So Umar kata kat Abu Bakar, so Abu Bakar sangka macam dia dah dinikahi oleh Nabi, Qailah itu ataupun Qutailah, ukhtul Ash'ath, saudara perempuan bagi Ash'ath. Baik, jadi Umar membetulkan. Umar kata dia bukan ummahatul mu'minin. So jadi betul lah Ikrimah tu boleh menikah lah. So dia tak ada isu. So nampak Abu Bakar faham orang yang menikah dengan isteri-isteri Nabi ni hukumnya apa? Hukumnya adalah dia berhak untuk dibunuh sebab dia telah menyakiti Nabi. Sebab itu hukum apabila menikah dengan ummahatul mu'minin selepas kewafatan Nabi adalah haram. Adalah haram. Baik. Faslun. Haram dan satu lagi hukumnya adalah apa? Dibunuh. Dibunuh. Baik, itu kalau menikah dengan isteri Nabi. Bayangkan kalau orang yang mencela Nabi. Lebih dahsyat lah. Takkan dia dibiarkan situ je. Allah musta'an. Faslun. Wa amma sunnah fa ahadith. Kemudian Syekhul Islam mula membincangkan dalil-dalil daripada as-sunnah. Adapun daripada dalil-dalil as-sunnah ada banyak arah hadis-hadis. Hadis yang pertama, al-hadithul awal, ma rawahu Sya'bi wa an Ali anna yahudiyatan kanat tashtumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa taqa'u fihi fa khannaqaha rajulun hatta mat fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damaha. Rawahu Abu Dawud Ibn Battah wa stadalla bihi Ahmad. وروي أن رجلا
كان أعمى وهو حديث جيد وهو متصل لأن الشعبي رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة ووفاقا لأن الشعبي صحيح المراسل عندهم ليس له مرسل إلا صحيح. Baik, hadis yang pertama apa yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi daripada Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang wanita Yahudi, dia telah mencela Nabi. Seorang wanita Yahudi, dia telah mencela Nabi. Kemudian ada sahabat yang dah pergi tangkap dia, taqa'u fi. Fa khannaqaha rajulun hatta mat. Kemudian seorang sahabat ni dah cekik dia sampai dia mati. Fa abtala Rasulullah SAW damaha. Maka Rasulullah SAW membatalkan darahnya. Maksudnya Rasulullah SAW tidak menuntut daripada darahnya sesuatu apa. Maksudnya tak ditebus dengan diat ataupun tak diqisas lelaki yang membunuh. Kenapa? Kerana Yahudi, perempuan Yahudi tadi telah mencela Nabi. So jadi itu, kalau kita tengok pada hadis ni diriwayatkan Imam Abu Daud, Ibnu Battah di dalam Sunnah. Kemudian hadis ni dijadikan dalil oleh Imam Ahmad untuk menyatakan hukum orang yang mencela Nabi ini adalah dibunuh, walaupun dia kafir. Baik. Dan diriwayatkan daripada waruya anna rajula kana a'ma wa huwa hadithun jayyid. Dan diriwayatkan juga dikatakan lelaki tersebut yang mencekiknya itu adalah seorang yang buta. Dan hadis ini hadis yang baik, kata Syekhul Islam, muttasilun, sanadnya bersambung. Lianna Sya'biyya ra'a Aliyan. Kerana Sya'bi yang meriwayatkan hadis ni, dia telah melihat Ali. Maksud dia bertemu dengan Ali. Kalaulah walaupun dia mursal, maka dia adalah hujjah wifaqan, kerana dia dapat daripada Ali, dia dapat daripada sahabat. Kerana Sya'bi ni, hukum mursal Sya'bi adalah sahih di sisi ahlul hadis, dan tidak ada kita kata apa, mursal daripada Sya'bi ni melainkan kesemuanya sahih. Itu kaedah. Kaedah hadis mursal tak semuanya ditolak secara total. Kalau ianya datang daripada tabi'in yang masyhur seperti Sya'bi, Sa'id bin Musayyib misalnya, maka ianya sahih. Ini penting, penting kena ditambih. Ini juga disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Qadi ketika dia mensyarahkan kitab Mukhtasar As-Sarim Al-Maslul. Baik. Wahada sarihun fi jawazi qatliha li ajli syatmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini adalah sarih, hadis yang jelas menunjukkan harusnya membunuh, yakni orang yang mencela Nabi. Yakni qatliha maksud merujuk kepada perempuan Yahudi tadi yang mencela Nabi, kerana dia telah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dalilun ala qatli dhimmi wal muslimi wal muslimah idza sabba bi tariqil aula. Baik, dan ini juga merupakan dalil bagi para ulama yang mengatakan wajib untuk membunuh az-zimmi, yakni orang kafir zimmi, dan muslim, sama ada muslim atau muslimah, jika dia mencela Nabi dari sudut kita kata apa, min tariqil aula, maksudnya qiyasul aula lah. Maksudnya kalau Yahudi, perempuan Yahudi tadi mencela Nabi pun kena bunuh, dibunuh, kemudian Nabi SAW mengakui perkara tersebut, maka apatah lagi kalau seorang muslim lelaki ataupun muslimah ataupun zimmi, lelaki atau wanita mencela Nabi, maka dia juga dibunuh. So dia dibunuh bukan disebabkan oleh keyahudiannya, tetapi dia dibunuh disebabkan oleh dia mencela Nabi. Itu je poin dia. Al-hadits ats-tsani, hadis yang kedua. Ma rawa Ibnu Abbas anna a'ma kana lahu ummu waladin tashtumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqa'u fi fa akhadha al-mighwal ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها ثم ذكر ذلك للنبي فأهدر دمها رواه أبو داود النسائي واستدل به أحمد. Hadis yang kedua, apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang buta yang mempunyai seorang hamba sahaya, kanat lahu ummu waladin, dia mempunyai seorang ummu walad, iaitulah apa, seorang hamba sahaya yang dia bergaul dengannya dan dapat anak daripadanya. Hamba sahayanya itu telah mencela Nabi. Lalu apa yang dia buat? Dia telah mengambil al-mighwal, iaitulah apa, dikatakan mighwal ni sama ada pedang ataupun alat besi ataupun besi, satu besi yang
yang tajam ataupun yang berat, maka dia pun menekan ke atas perut hamba sahayanya tadi, dan dia pun wattaqa'a alaihi faqatalahu, dan dia telah membunuhnya. Kemudian disebutkan kes tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menghalalkan darah. Maksudnya Nabi SAW tak, maksudnya tidak menjadikan isu tersebut sebagai satu bentuk jenayah yang perlu dibalas dengan qisas ataupun ditumpahkan darahnya. Maka ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dan dijadikan dalil oleh Imam Ahmad. Maka kisah-kisah ini, maka kita katakan, kata Syekhul Islam, an takuna hiya al-awla fatakunu yahudiyatan wa huwa qaulul qadi Abi Ya'la wa ghayruhu wa ja'alu kull hadithain waqi'atun wahidah wa yumkin an takuna hadhihi qadiyatun ukhra. Maka kisah ini mungkin kalau kita tengok, ada juga ulama yang mengatakan kisah ini adalah kisah yang sama, seperti kisah Yahudiyah perempuan itu. Ini pendapat Al-Qadi Abu Ya'la dan selainnya. Mereka menjadikan dua hadis tadi merujuk kepada peristiwa yang sama, satu peristiwa yang sama, dan mungkin juga ianya adalah peristiwa yang berbeza, isu yang berbeza. Baik, kata Al-Khattabi, fihi anna sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtal lianna sabba irtidad. Kata Al-Khattabi, pada hadis ini menunjukkan bahawasanya orang yang mencela Nabi SAW yuqtal, dibunuh. Kerana as-sab, yakni celaan itu adalah irtidad, yakni kemurtadan, dia terkeluar dari Islam. Fahada dalilun ala annahu i'taqada annaha muslimah, walaysa fil hadith dalilun ala dhalika, bal adh-dhahir annaha kafirah, fa inna fil hadith anna sayyidaha kana yanhaha miraran, walau kanat murtaddatan lama jaza wata'uha wa ibqa'uha muddatan tawilah. Baik, maka ini merupakan dalil bahawasanya wanita tersebut adalah muslimah, yakni hamba sahaya tadi adalah muslimah. Tetapi kata Syekhul Islam, pada hadis ini tak ada dalil yang menunjukkan dia muslim. Yang zahirnya dia adalah kafir, kerana tuannya telah melarangnya beberapa kali untuk mencela Nabi. Dan kalaulah dia murtad, maka tak halal untuk untuk dia bersama dan bergaul dan mengekalkan hamba sahayanya itu bersamanya dalam tempoh yang panjang. Baik, jadi itu satu satu bentuk tahrir atau tahqiq daripada Syekhul Islam. Baik, hadis yang ketiga, mahtajja bihi Syafi'i wa anna adh-dhimmi إذا سب قتل، وهو قصة كعب بن الأشراف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشراف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا، فأذن له، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد السرقة وعنانا. فلما سمعه كعب قال: وأيضا والله لتملنه الحديث فقتلوا. Baik. Kemudian hadis yang ketiga, apa yang dijadikan dalil oleh Syafi'i, Imam Al-Syafi'i, bahawasanya kafir zimmi, jika dia mencela Nabi maka dia juga dibunuh, dia juga hukumnya dibunuh. Iaitulah kisah Ka'ab Al-Ashraf Al-Yahudi, dan kisahnya masyhur dan maklum. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabat, siapakah yang sanggup untuk membunuh Ka'ab Al-Ashraf kerana dia telah mencela Allah, telah menyakiti Allah dan Rasulnya, maka bangkitlah Muhammad ibn Maslamah. Muhammad ibn Maslamah lalu berkata: Ya Rasulullah, atuhibbu an aqtulah, kau suka aku untuk bunuh dia ni? Qala na'am, kata Nabi, ya. Qala fa'adina li an aqula syai'an, fa'adina la. Kemudian Nabi SAW kemudian Muhammad bin Maslamah minta izin daripada Nabi untuk mengatakan sesuatu perkara. Kemudian Nabi izinkannya. Kemudian Muhammad bin Maslamah pun datang bertemu dengan Ka'ab Al-Ashraf
kemudian memberitahu tentang apa yang dia lakukan. Kemudian kalau kita tengok hadis ini panjang, apa dia berlaku, Muhammad bin Maslamah telah menyelinap masuk dan telah berjaya membunuh Ka'ab al-Ashraf yang merupakan pemimpin kaum Yahudi. Baik. Maka wahwa muttafaqun alaih, wahwa muttafaqun alaih, hadis ni adalah yang disepakatilah. Dan Ka'ab ketika itu telah mencela Nabi, dengan syair-syairnya. Dia telah mencela Nabi dalam syair-syair. Dan Nabi Rasulullah SAW telah memerintahkan para sahabat yang siapakah yang sanggup untuk membunuh Ka'ab al-Ashraf. Maka datanglah sahabat-sahabat Ka'ab ini bertemu dengan Rasulullah. Lalu mereka mengadu bila Ka'ab telah terbunuh, dengan dibunuh ketika maksudnya dalam keadaan diserang hendak lah, diserang hendak. Maka mereka mengatakan innahu qad uqtila wa huwa sayyiduna, sesungguhnya Ka'ab al-Ashraf ini telah dibunuh, diserang hendak, telah dibunuh, sedangkan dia adalah pemimpin kami. Faqala Rasulullah SAW innahu law qarra kama qarra ghayruhu lama uzi, lakinnahu nala minna al-adha wa hajana bi-syi' wa lam yaf'al hadha ahadun minkum illa kana as-sayf. Baik, jadi Nabi SAW bersabda, kalau apa yang dilakukan, innahu law qara kama qara ghairuhu lama udhiya, kalau dia tak buat salah, kalau dia tak mencela Nabi, tentulah dia takkan disakiti, tentulah dia takkan dibunuh. Tetapi dia telah apa? Lakinnahu nala minnal adha, dia telah menimbulkan kesakitan ke atas kami. Dia telah menyerang kami dengan syair-syairnya, dan tidak ada seorang pun yang melakukan hal tersebut melainkan hukumnya adalah pedang. Illa kana as-sayf. Lam yaf'al hadha ahadun minkum illa kana as-sayf. Tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang mencela aku, mencela Allah dan Rasul, melainkan hukumannya adalah pedang. Illa kana sayf. Fadallat Yahud wa hadirat min yawmi qatl Ka'ab ibn al-Ashraf. Fadallat Yahud wa hadirat min yawmi qatl Ka'ab ibn al-Ashraf. Baik, maka ketika itulah orang Yahudi menjadi hina, dan ketika itulah mereka rasa takut dan gerun semenjak Ka'ab ibn al-Ashraf itu telah dibunuh disebabkan oleh dia telah mencela Rasulullah. Jadi di situ adalah satu pengajaran untuk orang Yahudi ketika itu. Maka jangan kamu main-main dengan Muhammad. Kamu jangan main-main dengan kedudukan Nabi ini. Nabi ini adalah Nabi yang mulia, dan sesiapa yang mencelanya maka hukumnya adalah bunuh. So di situ kita kena faham. Baik. Jadi apa poinnya di sini? Kata Syekhul Islam, wa kana Ka'bun mu'ahadan. Kerana Ka'ab ibn al-Ashraf ketika itu dia adalah mu'ahad. Dia Yahudi yang berada di bawah mu'ahadah, maksudnya ada perjanjian dengan negara Islam. Kan? Falamma sabba naqada ahdahu. Bila dia start cela Nabi, maka terbatallah perjanjian. Maka halallah darahnya. Wa qala fihi innahu qad adha Allah wa rasul. Kerana Nabi dia beritahu sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul. Fa kullu man adha Allah wa rasulahu qutil, was-sabbu adha Allah adhan lillah wa rasulihi bi ittifaqi muslimin fa yakunu mujiban lil qatl. Baik. Jadi setiap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya maka dia berhak untuk dibunuh. Dan orang yang mencela Rasul maka dia telah mencela, dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya dengan kesepakatan kaum muslimin. Maka wajib bagi kaum muslimin, bagi pemerintahnya untuk membunuh mereka. Famujiban lil qatl. Baik, hadis yang keempat. So kita kena faham, Ka'ab al-Ashraf dia tak dibunuh disebabkan keyahudiannya, kerana ada lagi Yahudi yang lain. Tapi kenapa dia dibunuh? Kerana dia telah mencela Nabi. Itu poinnya. Walaupun dia mu'ahadah, maksudnya di sini kalau dia Ka'ab bin al-Ashraf ni, kalau dia Muslim sekalipun dia mencela Nabi, maka dia juga dibunuh. Itu kalau kita tengok dapat ulama. Baik. Hadis yang keempat, maruya an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabba nabiyyan qutil wa man sabba ashabahu julid.
Rawahu Abu Muhammad Al-Khallal wa Abu Al-Qasim Al-Azadi wa Abu Dhar Al-Harawi. Baik. Dalil yang keempat, iaitulah hadis yang keempat, dalil daripada hadis iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh daripada Ali radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabba nabiyyan qutil." Barang siapa yang mencela seorang nabi, maka dia dibunuh. "Wa man sabba ashabahu julid." Barang siapa yang mencela sahabatnya, sahabat-sahabat nabi, maka dia julid, disebat, disebat. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Muhammad Al-Khallal, Abu Qasim Al-Azadi dan Abu Dhar Al-Harawi. Wa zahiruhu qatluhu min ghairi istitabah. Kata Syekhul Islam, zahirnya di sini hukumnya adalah bunuh tanpa diminta untuk dia bertaubat. Lakin fihi Abdul Aziz bin Hasan bin Zabalah wa dha'if qala syaitan. Tetapi hadis ni kalau kita tengok dalam sanadnya ada Abdul Aziz bin Al-Hasan ibn Zabalah wa huwa dha'if. Sedangkan dia dhaif, ya. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam. Baik. Ala kulli hal, hadis ini diterima oleh sebahagian ulama untuk dijadikan dalil akan hukum mereka yang mencela Nabi. Baik. So based pada hadis ni, kalau kita tengok, samalah orang yang mencela Nabi Isa, orang yang mencela Nabi Isa atau mencela Nabi Musa, nabi-nabi lain juga dihukum dengan hukuman yang sama. Tetapi kalau kita tengok yang lebih jelas apa hak Nabi Muhammad SAW, itu yang nak kita fokuskan pada pembahasan. Baik. Hadis yang kelima. Ma rawa Abdullah an Abi Barzah qala aghlada rajulun li Abi Bakr as-Siddiq fa qultu aqtuluhu fantaharani wa qala laysa hadha li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu An-Nasa'i. Hadis yang kelima, apa yang diriwayatkan oleh Abdullah, yakni Abdullah ibnu Qudamah ibnu Anazah Abu Sawar Al-Anbari daripada Abi Barzah Al-Aslami, katanya seorang lelaki telah menyakiti Abu Bakar As-Siddiq. Dia telah cakap keras dengan Abu Bakar. Dia kurang ajar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Abu Barzah dekat Abu Bakar, aqtuluh, adakah boleh aku bunuh dia? Fantaharani maksudnya Abu Bakar marah. Abu Bakar tak bagi. Wa qala, kata Abu Bakar, laisa hadha li ahadin ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hukum bunuh ni bagi orang yang cela Rasul saja. Adapun aku bukan Rasul. So ini khusus untuk Rasul. Maka tidak ada hukum bunuh ni melainkan untuk Rasul saja. So Abu Bakar, orang yang cela Abu Bakar kena bunuh tak? Tak. Dalilnya ini hadis yang kelima. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Yang mana Abu Bakar melarang perbuatan seorang sahabat yang nak bunuh orang yang menyakitkan hati Abu Bakar. So nampak, sahabat Nabi mereka amanah. Mereka tak ambil kesempatan. Abu Bakar walaupun dia sahabat Nabi yang paling karib, Siddiq hadhil ummah, sahabat Nabi yang paling afdal, tapi dia tak ambil kesempatan. Kalau kita hari ni juga, kalau orang kita zaman sekarang ni sikit-sikit nak syek dakwah Nabi, mimpi Nabi, jumpa Nabi, semua benda Nabi, kan? Lepas tu sudah tentulah akan ambil kesempatan lagi banyak. Tapi Abu Bakar ni Siddiq ni bukan orang zaman sekarang. Ini Abu Bakar, sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia di atas muka bumi selepas para Nabi dan Rasul. Jadi Abu Bakar dia tak bagi. Sebab apa? Dia kata hukum bunuh ini hanya untuk orang yang cela Rasul. Aku bukan Rasul. Sebab itu Abu Bakar marah. Fantaharani, kata Abu Barzah. Baik. Wa fi riwayatin wa fi rawihi atau fi riwayatin anna rajulan syatama Abu Bakar, rawahu Abu Daud fi sunanihi bi sanad sahih. Dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih, seorang lelaki telah mencela Abu Bakar. Tadi dia cakap kurang ajar dengan Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawasanya seorang lelaki ni dia cela Abu Bakar. Lalu Abu Barzah nak bunuh lelaki tersebut, tapi Abu Bakar tak bagi. So Abu Bakar kata, bukan, ini hukum hanya khusus, special untuk Nabi. Special untuk Nabi. So speciality Nabi itu perlu dijaga. Tak boleh dikongsi oleh mana-mana orang, termasuk Abu Bakar. Itu kita kena faham macam mana kita kata apa yang special bagi Nabi. Kita tak boleh kiaskan kepada tok guru kita.
Apa yang special kepada Nabi, kita tak boleh kiaskan kepada guru-guru tarikat kita, tok syekh kita, ustaz-ustaz kita, tak boleh. Kecuali apa yang berkongsi dari sudut menghormati, menyamakan Nabi SAW dalam khususiyah, dalam speciality yang ada pada Nabi kepada selain Nabi, tak boleh. Contoh macam bertabaruk dengan athar, bertabaruk dengan air liur. So air liur Nabi je lah kita boleh bertabaruk. Air liur ustaz kita ke, tok syekh kita ke, tak boleh lah. Sebab dia tak ada berkat. So dia speciality Nabi. Kalau kita kata tok guru kita ada air liur yang berkat, yang kita boleh tabaruk, apa yang tinggal pada Nabi? Tak ada. Tak ada apa lah yang tinggal kat Nabi. Kan? Itu kita kena faham. Ini ramai orang tak berapa jelas benda ni. So sebab tu dia mudah. Kan? So kita kena faham. Baik. Wa qad istadalla bihi jama'atun minal ulama' ala qatli sabbi rasul minhum Abu Dawud wa Ismail bin Ishaq, Abu Bakar Abdul Aziz wal Qadi Abu Ya'la wa ghairuhum. Dan telah berdalilkan dengan hadis ini sekumpulan di kalangan ulama, iaitulah mengatakan hukum membunuh orang yang mencela Rasul. Antara mereka adalah Imam Abu Dawud, Ismail bin Ishaq, Abu Bakar Abdul Aziz, Al-Qadi Abu Ya'la dan selain mereka. Baik. Wa hadha al-hadith yufidu anna man sabbahu fil jumlati ubiha qatluhu wa huwa 'amun fil muslim wal kafir. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada, memberikan faedah kepada kita bahawasanya orang yang mencela Nabi SAW inilah orang yang dihalalkan untuk dibunuh, dan ianya umum, merangkumi orang Islam dan orang kafir. Muslim dan kafir yang mencela Nabi, maka hukumnya adalah bunuh, sama saja. Baik. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6, qissatul Asma bintu Marwan. Baik. Ya, saya kena stop sekejap. Kena adjust. Bismillah. Baik, ini kita sambung pada hadis yang ke-6. Kisah Al-Asma bintu Marwan. Al-Asma bintu Marwan yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya hajat imra'atun min khatmata النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها فقال رجل من قومها أنا يا رسول الله فنهد فقتلها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينطبخ بها أنزان وقصتها مبسوطة عند بعض أهل المغازي وكان رجل عمير بن عدي فامتدحوا حسان بأبيات. Baik, suara dah jelas ke? Suara sound ni okey ke? Dengar ke tak dengar? Baik, hadis yang ke-6, kisah Al-Asma. Al-Asma, alhamdulillah jelas, bintu Marwan. Ibn Abbas katanya seorang wanita ni daripada suku Khatmah, dia telah mencela Nabi. Dia telah mencela Nabi SAW
Kemudian seorang lelaki daripada kaumnya telah bangkit. Jadi anda kena pakailah headphone ni. Macam mana? Okay. Okey ya. Jadi bila seorang wanita yang bernama Asma bintu Marwan ini, dia telah mencela Nabi, lalu bangkit seorang lelaki daripada kaumnya dan membunuhnya, maka dikhabarkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW membenarkan perbuatan tersebut. Dan lalu kalau kita tengok balik, kemudian datang pujian daripada Hassan ibn Thabit atau Hassan ibn Thabit dengan baik-baik syairnya, iaitulah memuji tentang perbuatan. Kalau kita tengok perbuatan lelaki yang telah membunuh orang, wanita yang mencela Nabi SAW tadi. Baik. Dan dikatakan perempuan wanita tersebut telah dibunuh pada 25 ataupun 24 ataupun 25 Ramadan, setelah Rasulullah SAW pulang daripada peperangan Badar. So dia dah berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Baik, dan disebutkan kisah ini oleh Ashabus Siyar seperti Ibn Sa'ad Al-Askari, Abu Ubaid di dalam kitabnya Al-Amwal, Al-Waqidi dan selainnya. Dan kisah ini adalah masyhur. Dan wanita tersebut telah dibunuh disebabkan oleh dia telah mencela disabbiha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. So di sini tak kira lelaki ke perempuan ke, kalau cela Nabi dia dibunuh. Hukumnya adalah dibunuh. Baik. Yang berikutnya hadis yang ketujuh, qissatu Abi Afaq al-Yahudi, dzakarahu ahlul maghazi was-siyar, wa kana min sya'nihi hija' an-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta kharaja ila Badrin وظفره الله بمن ظفره حسده وهجاه وذم من اتبعه أعظم ما فيها قوله فيسلبهم أمرهم راكب حراما حلالا لشتى معا. قال سالم بن عمر علي نذر أن أقتله. وذكر محمد بن سعد أنه كان يهدى لكنه من رواية أهل المغازي لكنه يصلح أن يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. Hadis yang ketujuh iaitulah kisah Abu Afaq al-Yahudi yang disebutkan oleh Ahlul Maghazi, Ahlul Sirah dan Sirah. Iaitulah antara perangai Abu Afaq al-Yahudi ni, dia suka mencela Nabi SAW dalam baik-baik syair dia, menghentam Nabi dalam baik-baik syair. Kerana kita tahu bahawasanya baik-baik syair yang dilantunkan ketika itu, antara fungsinya adalah apa? Ketika itu adalah propaganda oleh orang Yahudi dan orang-orang kafir ketika itu. Begitulah juga digunakan juga oleh orang-orang Islam untuk membela Islam, untuk mempertahankan Nabi SAW dan agama Islam. Tetapi Abu Afaq al-Yahudi ni dia telah mencela Nabi SAW dalam syair-syairnya, baik-baik syairnya itu. Dan itu kalau kita tengok balik sehingga sampailah pada dalam pertempuran Badar, maka Salim bin Umair, kalau kita tengok selepas itu setelah menang, tentera Islam menang dalam pertempuran Badar, maka dia bertambah-tambah lagi dia mencela Nabi SAW. Kemudian kalau kata Salim bin Umair, alayya nadhrun an aqtulah, ke atasku aku bernazar untuk bunuh dia. Dan kisah ini disebutkan oleh Muhammad bin Sa'ad dan dalam Tabaqat Al-Kubra bahawasanya lelaki tersebut yang mencela Nabi itu, Abu Afaq itu seorang Yahudi. Tetapi riwayat ini dari sudut sanadnya tidak kuat lah, tetapi dia dari sudut riwayat Ahlul Maghazi, maksudnya riwayat sirah. Tapi kata Syekhul Islam, lakinnahu yasluhu an yakuna adidan wa muakkidan wa muayyidan bila taraddud. So dia boleh jadi penguat, walaupun dari segi sanadnya dipertikaikan oleh para ulama, tetapi dari sudut asal kisah ataupun
kisah itu diterima oleh ahlul maghazi was sirah. Maksudnya dia tak semestinya kita kena tengok base pada sanad saja. Boleh jadi kisah itu bila dia telah masyhur diterima oleh ahlul sirah, ahlul maghazi, tanpa ada pengingkaran daripada mana-mana ada ahlul sirah ataupun ulama, maka ianya diterima untuk dijadikan sebagai penguat saja, muakkidan wa muayyidan, tanpa ada keraguan bila mutaraddudin. Baik. Hadis yang ke-8, hadis poinnya di situ, Yahudi tersebut juga maksudnya disebutkan oleh Salim bin Umair, maksudnya dia bernazar untuk membunuh si Yahudi yang telah mencela Nabi SAW. Hadis yang ke-8, hadis Anas bin Zunaim Ad-Dili, dan ini juga hadis yang masyhur di sisi ahli sirah, disebutkan oleh Ibn Ishaq Al-Waqidi dan selain mereka. Kata Syekhul Islam, nampak, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia ambil i'tidad, dia jadikan riwayat-riwayat ahli sirah ni sebagai penguat, sebagai penguat, bukan sebagai asas sandaran yang utama, tetapi dijadikan sebagai penguat. Sebab itu hadis ataupun riwayat athar ataupun riwayat sirah ini, maka dia bukan dijadikan sebagai istinad ataupun sebagai iktimad, tetapi dia dijadikan sebagai i'tidad, sebagai penguat. Dia bukan sebagai sandaran asas. Sandaran asasnya hadis-hadis yang sahih tadi. So ini sebagai penguat saja, kan? So nampak Syekhul Islam dia tunjukkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan riwayat-riwayat yang walaupun ada pertikaian dari sudut kesahihannya. Baik. Jadi disebutkan oleh Ibn Ishaq Al-Waqidi dan selain mereka bahawasanya apa? Seorang lelaki ini telah mencela Rasulullah SAW. Lalu seorang budak, ghulam daripada Khuza'ah telah mendengar hal tersebut, lalu dia pergi memecahkan muka orang tu, dia pergi pukul tu. Dan Nabi SAW telah maksudnya Nabi SAW tidak tebuslah darah lelaki yang kena tadi. Kerana apa? Dia telah mencela Nabi SAW. Kemudian dilontarkan bait syair ni, kita tak perlu baca panjang. Maka ketika sampai kepada Rasulullah SAW qasidah itu dan i'tizarnya, maka berkatalah kepadanya Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, lalu dia telah memberi syafaat kepadanya, yakni orang yang yang memecahkan muka orang yang mencela Nabi tadi. Wa kana qad syajjahu ba'du bani Khuza'ah, dan dikatakan juga yang dia memukul dan memecahkan ataupun memecahkan muka ataupun membunuh lelaki yang telah mencela Nabi tadi itu. Di kalangan Bani Khuza'ah pun ada yang buat hal tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, qad afautu anhu, qala Naufal fidaka abi wa ummi, thumma qadima wa'tadhara wa qala innahum qad kadhabu alayhi. Baik. Fawajhu dilalah, tapi kita tengok apa Syekhul Islam sebut. Fawajhu dilalah, wajah dalalah di sini bahawasanya Nabi SAW telah melakukan suluh, yakni perdamaian dengan Quraisy 10 tahun. Ini dalam Sulhul Hudaybiyah. Wa dakhala fihim Khuza'ah wa Banu Bakr. Yang masuk juga dalam suluh perdamaian tersebut adalah Khuza'ah dengan Banu Bakr. Thumma inna hadha ar-rajul al-mu'ahid haja Rasulullah SAW ma qila anhu wa shajjahu dhalika rajul falawla annahum alimu anna haja an-nabi min mu'ahad mimma yujibu al-intiqam minhu lam yaf'alu dhalik. So poinnya di sini, Nabi SAW ada perdamaian, suluh, musalahah dengan Quraisy selama 10 tahun. Dan masuk juga dalam perdamaian tersebut iaitulah Bani Khuza'ah dan juga Banu Bakr. Jadi yang lelaki yang mencela Nabi itu, dia juga termasuk di kalangan sama ada Bani Bakr atau Bani Khuza'ah. Lalu yang memecahkan kepala dia, yang memecahkan wajahnya, yang pergi kita kata apa, membalas dendam, juga adalah lelaki ataupun mereka di kalangan suku Khuza'ah dan Banu Bakr tadi. Kalaulah mereka tahu bahawasanya hal tersebut, perbuatan mencela Nabi itu adalah sesuatu yang tidak boleh, perbuatan membalas ataupun menuntut bela atau membalas dendam ataupun membunuh orang yang mencela Nabi itu sesuatu yang tidak boleh dalam perdamaian, sudah tentulah mereka tak buat benda tu. So itu menunjukkan
telah istiqrar, mustaqir pada kefahaman sahabat Nabi bahawasanya orang yang mencela Nabi ini layak untuk dibalas, maksudnya dihukum bunuh. Baik, itu kalau kita tengok balik yang wajhu dilalah yang difahami oleh para ulama antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Thumma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadara al-mujza wa hadha nassun fi anna al-mu'ahid hal-haji yubahu damuhu thumma innahu aslama fi sya'rihi wa lihadha aduhu minas sahabah. Kemudian dia sebenarnya lelaki tadi, bila dia dah cela Nabi, kemudian dia dipukul apa semua, dia hampir-hampir dibunuh, kemudian dia masuk Islam ataupun dia menjelaskan keislaman dia menyerah ataupun menjelaskan keislaman dalam syairnya. Kemudian para sahabat kata tak, dia berdusta. Sahabat kata dia berdusta. Maka apa? Maka poinnya di sini kalau kita tengok balik, poinnya di sini, hadis ini adalah nas, bahwasanya orang yang berada di dalam perjanjian al-muahadah ataupun al-muahid, kafir muahid ini, walaupun dia mencela Nabi, walaupun dia adalah muahid, dia mencela Nabi, maka hukumnya adalah sama. Hukumnya tetap sama. Baik. ثم إنه بعد إسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومنح رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب العفو عنه عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على المذنب، فعلم أنه كان له أن يعاقب بعد مجيئه مسلما معتدا، وإنما عفى عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية، والهادن المقيم ببلده يظهر ببلده ما شاء فلا ينتقد عهده حتى يحارب، فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وأغلظ منه أن الهاجي إلى ذمة الله. Maka di sini kalau kita tengok balik, dimaafkan kepadanya ketika itu. Kalau kita tengok, dimaafkan kerana dia telah memberikan keuzuran, dimaafkan. Tetapi dimaafkan itu, Nabi SAW maafkan dia kerana kalau kita tengok balik dalam situasi hudnah, bukan perjanjian di situ adalah perjanjian perdamaian, bukannya perjanjian dari sudut jizyah, dari sudut peperangan, maksudnya setelah peperangan, tetapi dia adalah ahd keamanan, hudnah. Dan orang yang berada bermukim di negerinya, maka dia akan menzahirkan di negerinya apa sahaja yang disuka. Maka ketika itu tidak dibatalkan perjanjiannya itu sehinggalah dia memerangi ataupun dia memerangi. Maka di sini dapat diketahui daripada sini perbuatan mencela Nabi SAW, menyerang peribadi Nabi SAW termasuk daripada jinsil hirab, yakni termasuk daripada jenis peperangan, pengisytiharan peperangan, dan lebih dahsyat. Kerana itulah orang yang mencela Nabi SAW itu tidak ada zimmah, tidak ada perlindungan baginya, maksudnya dia tidak dia ada penghormatan untuk dia lah. Baik. Jadi poinnya di sini ada benda, ada waktu yang Nabi SAW memaafkan, ada yang waktu yang Nabi SAW tidak memaafkan. Cuma bila dibincang tentang selepas kewafatan Nabi, tak ada siapa yang boleh tahu Nabi maafkan atau tak. Itu poin dia. Baik. Hadis yang ke-9. Al-hadits at-tasi', qissatu Ibnu Abi Sarh, wa hiya mimma ittafaqa 'alayha ahlul ilm wastafada 'indahum istifadan tughni 'an رواية الآحاد. وذلك أن يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سهل عند عثمان بن عفان فجاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد الثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله، فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك، فقال إنهما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، رواه أبو داود بإسناد صحيح والنسائي كذلك.
Dia ana minta maaf kerana ada sedikit urusan yang tak boleh nak dielakkan. Jadi ana minta keuzuran untuk habis awal. Jadi kalau anda teruskan juga, anda tak boleh nak fokus kerana ada urusan yang anda pun tak sangka, ada urusan yang tak boleh nak dielakkan. Jadi anda minta untuk ditangguhkan. Kita tangguhkan untuk waktu ini. Maksudnya kelas kita ni sampai sini saja 3.30. Jadi sejam setengah kan, sejam setengah. Kerana anda tak boleh fokus. Jadi kalau tak boleh fokus ni jadi tak elok lah kan. Jadi anda pun tak boleh fokus. Jadi kerana ada urusan anda ada urusan sikit, ada call anda ni, jadi anda pun terlupa nak bagi tahu dekat dia tadi. Jadi anda tak boleh nak elakkan urusan ni. Jadi anda minta maaf. Jadi anda minta keuzuran untuk kita habis setakat ini. Kita akan sambung insya-Allah pada sesi yang akan datang. Kalau ada kesempatan lagi insya-Allah kita akan sambung. Jadi kita berhenti pada halaman yang ke-59. Kita berhenti pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 insya-Allah. Atau kita akan ambil balik hadis yang ke-8 tu, kita akan jelaskan semula apa yang kita tertinggal tadi, apa yang kita terluput. Baik, insya-Allah rasa cukup setakat itu. Barakallahu fiikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.